Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah, hari ini kita akan mengadakan sesi temu ramah berkaitan isu kemasyarakatan. Okey, sebenarnya banyak isu-isu berkaitan kemasyarakatan di negara kita. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan menjemput saudara Iman untuk sesi temu ramah kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baiklah Iman. Saya. Sebelum kita memulakan sesi temu ramah kita pada hari ini, lebih sopan kalau kita tanya dulu, perkenalkan dirilah. Baiklah. Nama saya Muhammad Iman Fikri bin Muhammad Fauzan. Baik Iman. Kebanyakan orang panggil saya Iman je. So kita panggil saya Iman je. Okey Iman, boleh Iman ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang Iman? Okey, boleh. Saya berasal daripada Melaka, keasal anak Jati Melaka lah. Tinggal di Merlimau, di dalam kawasan Melaka itu. Saya anak keempat daripada 5 adik-beradik. Dan sekarang saya berumur 19 tahun. Okey. Baiklah Iman, saya dengar negeri kelahiran Iman ni Melaka, betul ya? Ya, betul, Melaka. Melaka ni merupakan negeri yang bersejarah ni. Ya, sangat bersejarah. Okey. Boleh Iman ceritakan sikit sejarah yang Iman tahu tentang negeri Melaka ni? Baiklah, okey. Sejarah dekat Melaka ni sebenarnya ada banyak. Yang apa yang saudara Syah tahu tentang sejarah yang ada dekat Melaka? Melaka ni tentang pembukaan Melaka yang berkaitan dengan haiwan yang kijang ni. Betul ke? Betul. Itu salah satu cerita yang kita dengar lah, cara-cara pembukaan kota Melaka, di mana kita lihat para meswara datang ke Melaka dan dia duduk di bawah pokok Melaka, di mana dia melihat satu kejadian yang dia kira sebagai kejadian yang kita panggil yang luar biasa lah. Luar biasa lah. Dan dia anggap tempat tu sebagai tempat yang dia kata, tempat ni mungkin boleh untuk aku dirikan sesuatu. Di mana dia lihat seekor kijang ya. Seekor kijang atau seekor pelanduk, saya tak ingat. Mungkin seekor pelanduk. Seekor pelanduk berwarna putih. Pelanduk putih Menendang seekor anjing dan terjatuh ke dalam sungai. Sejak daripada peristiwa itu, dia lihat tempat ni mungkin tempat yang sesuai untuk, sebab mungkin baginya tempat ni adalah tempat yang bertuah. Betul. Jadi dia berada di sebatang pokok. Pokok tu dinamakan pokok Melaka. Jadi sempena peristiwa itu dinamakan tempat ini Melaka. Itulah peristiwa yang Melaka mendapat nama tempat tu. Ya, betul. Okey, baiklah. Okey, sebelum tu saya nak tahu tentang latar pendidikan Iman. Okey, boleh. Pada awalnya saya mendapat pendidikan di sekolah rendah kebangsaan Merlimau 2. Merlimau di Melaka? Ya, betul, di kawasan Melaka. Dan alhamdulillah semasa ujian penilaian sekolah rendah UPSR, saya mendapat keputusan 2A, 3B dan 1C. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, peringkat menengah, dan saya mendapat pendidikan di sekolah menengah kebangsaan dan Anom. Di situlah saya banyak menimba ilmu. Dan alhamdulillah untuk keputusan SPM saya mendapat keputusan 6A dan 1B tambah. Dan itu merupakan satu pencapaian lah bagi saya. Okey. Selepas saja tamat daripada SPM tu, saya menyambung pengajian di tingkatan 6. Jadi di tingkatan 6 tu banyak pengalaman yang saya dapat lah, yang saya timba ilmu dekat situ. Setelah itu saya mohon untuk masuk ke Institut Pendidikan Guru, iaitu IPG. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di IPG untuk program persediaan guru, maksudnya PPICMP kita panggil, program persediaan. Okey. Saya ada soalan nak bertanya kepada Iman. Apa pendapat Iman tentang segelintir remaja lah yang dah habis sekolah tapi tak mau sama pelajaran? Maksudnya mereka lebih mementingkan pekerjaan untuk mendapatkan duit. Okey, pada pendapat saya lah, pelajaran ni memang sangat penting untuk kita lah. Kalau kita tak ada pelajaran, tak mungkin lah kita nak, orang kata, kita nak hidup dalam zaman ini. Jadi bagi saya, untuk remaja yang mementingkan pekerjaan pada usia yang muda ni sangatlah tidak digalakkan lah.
seeloknya mereka sambung pelajaran dahulu, dan dengan adanya tahap pendidikan mereka tu, mereka boleh mendapatkan kerja yang lebih baik. Okey, kalau saya bagi contoh, mungkin apabila habis saja SPM, mereka kerja di mana-mana industri kilang, contoh di kilang lah, dan gaji mereka dengan tahap pendidikan mereka iaitu SPM, gaji mereka hanya 1,500. Apabila mereka sambung belajar, mereka ada sijil tahap sarjana ataupun kita panggil degree lah, berkemungkinan gaji mereka boleh naik ke 3 hingga 4,000. Di situ kita boleh nampak bagaimana tahap pendidikan ni membantu golongan ni untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik lah. Okey, maksudnya untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik, kita perlu proses seperti menyambung pelajaran. Ya, betul. Okey, sebelum Iman dapat tawaran memasuki IPG ni, dalam tempoh untuk mendapatkan kelulusan tawaran tersebut, apa kegiatan yang Iman lakukan untuk sepanjang mengisi masa lapang tu? Adakah Iman sekadar rehat di rumah ataupun apa? Okey, sepanjang tempoh tu selepas SPM lah tu lah. Okey, untuk tempoh selepas SPM tu sebenarnya kita ada masa dalam 2 hingga 3 bulan masa kekosongan untuk kita buatlah apa-apa yang, kalau contohnya macam saya ada pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja saya yang pertama, untuk sebulan awal yang pertama, saya bekerja di sebuah kilang, dipanggil kilang and tekstil. Dalam industri tu saya bekerja sebagai production, di mana saya dan juga rakan-rakan saya yang lain lah menghasilkan besi atau kita ikat besi tu. Itulah tugas saya dekat kilang tu, dan saya kerja di situ selama 1 bulan. Ya, di situ banyaklah pengalaman yang saya dapat. Berkaitan pengalaman, saya tanya, okey, apa pengalaman Iman yang Iman tak boleh lupakan sampai hari ini? Okey, pengalaman yang saya tak boleh lupakan sewaktu kerja tu lah. Okey, sewaktu kerja tu pengalaman yang saya tak boleh lupakan pada setiap malam puasa, di mana saya terpaksa bekerja pada shift malam, pada bahagian malam. Bermaksud Iman tak dapat hadir solat tarawih? Itu salah satunya. Okey, faham. Jadi agak sedih lah sikit. Sedih. Okey. Iman, okey, apa pandangan Iman tentang remaja yang ingin membuat kerja sambilan untuk membantu menyara hidup keluarga? Okey, pada pendapat saya lah, untuk kerja sambilan ni sangat digalakkan lah jika mereka sedang menunggu tawaran pelajaran ataupun mereka ingin membuat sesuatu ataupun jadi. Bagi saya, bekerja sambilan ni sangat digalakkan. Sementara mereka tidak berbuat apa-apa atau menunggu, mereka boleh mendapatkan pengalaman dan juga dari segi kewangan lah, membantu keluarga mereka ke untuk ataupun membuat persediaan awal untuk menyambungkan pelajaran nanti. Jadi mereka tidaklah kesempitan kewangan dengan persediaan tu lah. Okey, sebab macam kita tahu sejak akhir ni, okey, masyarakat kita ni sering dilanda masalah daripada segi kewangan lah. Okey, apa pendapat Iman tentang isu kewangan dalam negara kita ni? Adakah semakin bagus ataupun semakin merosot? Okey, pendapat saya, isu kewangan dalam negara kita ni buat masa sekarang mungkin agak stabil. Saya tidak kata dia meningkat, saya tidak kata dia menurun lah. Kerana jika kita lihat, ada juga tahap pengangguran tu kan masih lagi tinggi lah. Jadi saya kira kewangan dalam Malaysia ni tidak begitu stabil ataupun tidak begitu menurun. Jadi maksud Iman masih boleh dipertimbangkan lagi. Ya, masih boleh dipertimbangkan. Okey, faham. Okey, baiklah. Sebenarnya ini bukan topik yang kita nak bincangkan hari ini. Okey, topik yang kita nak bincangkan hari ini tentang isu kesantunan bahasa. Yang kita dapat tengok pada hari ini, remaja terutama dalam golongan pelajar lah selalunya mengabaikan kepentingan kesantunan bahasa itu sendiri. Okey, apa pendapat Iman? Okey, pada pendapat saya lah, perkara ini pada saudara, ia menjurus kepada generasi muda ataupun terbuka? Secara terbuka. Secara terbuka ni, okey. Bagi saya, secara terbuka ni sebenarnya isu ni dah lama dah berlaku. Sebab kalau kita lihat pun, kadang-kadang orang yang sudah berumur ataupun orang yang sudah
meningkat tua pun bahasa mereka juga tidaklah begitu baik. Jika kita sebagai contoh, kita pergi ke warung-warung ataupun kedai-kedai yang kita panggil kedai minum lah. Jika kita lihat bahasa mereka, kita dengar bahasa mereka, jika anak-anak ataupun budak-budak kecil yang ada di sekitar kawasan itu dengar bahasa itu, kita fikir benda tu sangatlah tidak patut lah. Jadi pada saya isu ni perlu diangkat lah supaya masalah tu dapat Masa diselesaikan. iman generasi maksudnya ataupun golongan yang berumur ini mencerminkan perkara yang tak sewajarnya kepada golongan muda. Ya betul. Okey, faham. Okey, baiklah Iman, kita teruskan dengan apa pandangan Iman apa pendapat Iman tentang cara-cara memartabatkan bahasa Melayu ni, terutama dalam kesantunan bahasa itu sendiri. Okey, sebenarnya untuk memartabatkan bahasa Melayu ni lah dalam kalangan generasi kita ni sebenarnya ada banyak. Okey, sebagai contoh kita boleh mengadakan kempen kesedaran, kita boleh mengadakan festival bahasa ataupun kita panggil Minggu bahasa. Ya, minggu bahasa di sekolah. Okey, faham Iman. Dan jika untuk generasi muda ni sebenarnya kita perlu fokuskan mereka pada peringkat sekolah. Jika kita lihat banyak kanak-kanak ataupun warga muda habiskan masa mereka di sekolah. Jadi di sekolah lah tempat yang paling sesuai untuk kita asah dan martabatkan bahasa Melayu ni sendiri. Saya setuju Iman, tapi saya berpandangan bahawa ibu bapa pun memainkan peranan penting. Kerana kanak-kanak ni boleh diibaratkan seperti kain putih. Ibu bapa lah yang berperanan mencoraknya sama ada berwarna putih ataupun sebaliknya. Tepat sekali. Okey, baiklah Iman. Okey, berkaitan dengan isu semasa pada hari ini, golongan remaja ni sering menggunakan media masa seperti TikTok, Facebook. Okey, adakah perkara sedemikian tetap memberi impak kepada penggunaan bahasa yang tak sepatutnya? Okey, pada saya penggunaan media masa seperti TikTok, YouTube atau Instagram itu semua sangat-sangat memberi impak kepada bahasa kita pada hari ini lah. Jika kita lihat komen-komen di TikTok, komen-komen di Instagram, kita tengok mereka memberi komen yang tidak sepatutnya diberi lah. Jika kita lihat, kita tengok, okey, kita contoh, ada yang berkomen negatif. Bila kita tengok profil peribadi mereka, oh, budak lagi, maksudnya masih muda lagi, tapi mampu mengeluarkan komen-komen macam tu. Saya rasa media masa ni sangat tidak bagus lah. Ada kebaikan dan ada keburukannya lah. Dan Iman berpendapat bahawa dengan penggunaan media masa yang tidak sewajarnya ini boleh mencetuskan perselisihan faham antara negara dengan negara? Ya, boleh terwujudnya perselisihan faham tu antara, okey, kita contoh, kita ambil jiran kita lah, Indonesia. Sebagai contoh, orang atau warga Malaysia membuat satu posting di media sosial dan orang luar, kerana apa yang kita posting di media sosial ni satu dunia boleh tengok. Jadi apabila contoh jiran kita Indonesia dia melihat contoh posting yang berkaitan mereka yang kita kritik mereka lah, jadi benda itu akan mewujudkan satu konflik antara dua buah negara di mana nanti boleh mewujudkan perselisihan faham lah. Okey, saya faham. Okey, kendati pun begitu, media sosial ni sebenarnya bergantung kepada penggunaan individu tersebut, sama ada ke arah positif ataupun negatif. Okey, baiklah Iman, kita teruskan dengan topik kita seterusnya, iaitu tentang berkaitan tentang isu ajaran sesat yang semakin berleluasa sejak akhir-akhir ni. Okey, apa pendapat Iman tentang isu ajaran sesat ni? Okey, pendapat saya isu ajaran sesat ni satu perkara yang kita tak boleh pandang rendah jugalah, sebab Berkaitan dengan agama mungkin? ya betul, agama kita mungkin tidak berlaku kepada diri kita, tetapi kita sebagai orang Islam, kita kena mengambil berat juga tentang saudara se-Islam kita lah. Jika kita lihat sekarang isu yang sangat-sangat hangat di media sosial iaitu JSB. Ya betul, tepat sekali, maksudnya anda betul-betul mengerti perkembangan lah. Jadi isu itu sekarang saya kira sangat memberi impak lah kepada masyarakat kita, kerana GISB ni bukanlah satu organisasi yang kecil, tapi organisasinya sangat besar dan Maksudnya Iman tu meliputi satu dunia. ya betul, bukan saja dalam Malaysia tetapi ada juga di luar negara. Jadi organisasi ni sebenarnya dah lama, cuma pada masa ini baru kita ketahui lah aktiviti-aktiviti mereka. Jadi
aktiviti mereka tu aktiviti yang tidak patut kita contoh, dan kita perlu elakkanlah perkara itu daripada berlaku dalam negara kita. Okey, Iman, okey. Saya nak tanya Iman, okey, apakah pandangan Iman ataupun pendapat Iman lah secara peribadi peranan-peranan terutamanya ibu bapa sendiri dalam memantau anak mereka supaya tidak terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni? Okay. Pihak ibu bapa ni sebenarnya penting lah kalau kita tahu, sebab anak-anak ni sebenarnya dia ikut cakap ibu bapa kita, dan ibu bapa juga mencerminkan kepada ni lah. Kalau ibu bapa itu sendiri memberikan contoh yang tidak baik, seperti mereka tidak solat ataupun mereka kurangnya pegangan agama, mungkin anak-anak mereka juga terikutlah dengan perkara yang tidak sepatutnya lah. Jadi ibu bapa seharusnya memberikan didikan agama, itu sudah tentu sekali yang paling penting. Dan juga ibu bapa juga perlu memantau aktiviti seharian anak-anak. Contohnya mungkin ibu bapa sibuk bekerja dan anak-anak pulang ke rumah tanpa adanya pengawasan ibu bapa. Bagi saya, ibu bapa seharusnya memantau aktiviti anak-anak, seperti ke mana mereka pergi dan dengan siapa mereka bergaul, kerana pergaulan mereka juga menentukan macam mana kehidupan seharian mereka tu. Okey, maksud Iman, ibu bapa tu perlu memantau latar belakang anak-anak mereka. Ya, betul. Apa Okey. yang dia lakukan. Okey, faham Iman. Okey, seterusnya kita pergi ke topik yang seterusnya lah. Okey, berkaitan dengan statistik kemalangan jalan raya di Malaysia ni yang semakin meningkat. Okey, pendapat Iman, apakah punca-punca kemalangan jalan raya yang kian berleluasa ini? Baiklah, kadang-kadang kemalangan jalan raya ni bukan disebabkan kita. Mungkin kita sudah berhati-hati tapi disebabkan orang lain. Jadi bagi saya, antara satu faktornya adalah diri sendirilah. Jika kita tidak memikirkan keselamatan diri kita, maka fikirkanlah keselamatan orang lain. Bagaimana jika kita, sebagai contoh kita nak cepat, jadi kita langgar lampu isyarat. Apabila kita langgar lampu isyarat dan seorang bapa ataupun seorang ayah melintas, berlakunya kemalangan. Jadi perkara itu sebenarnya bergantung pada diri kita lah, sama ada kita hendak bersabar ataupun kita menjadi punca kepada kemalangan itu berlaku sendiri. Okey, daripada pandangan Iman sendiri kan, apa pandangan Iman tentang pihak kerajaan yang mengenakan kompaun kepada mereka yang tidak mengikut undang-undang jalan raya ni? Adakah tindakan tersebut wajar ataupun tindakan sedemikian ibarat satu hukuman kepada masyarakat? Okey, pendapat saya, kompaun atau denda yang dikenakan kepada orang yang melanggar peraturan ini adalah sangat baguslah. Di mana jika mereka melanggar, mereka akan kena kompaun. Jika mereka melanggar peraturan lah, mereka akan dikenakan kompaun dan denda. Jadi benda-benda sebegini boleh mengurangkan, kita tak mampu untuk mengurangkan semua, tapi kita boleh mampu mengurangkan mungkin sedikit peratusan kemalangan yang berlaku lah. Jadi kompaun dan denda ni wajarlah diteruskan. Okey, macam kita tengok statistik kemalangan jalan raya ni, walaupun di dunia maupun di negara kita sendiri, setiap hari isu tu ada. Okey, pendapat Iman, apakah faktor-faktor yang terjadinya kemalangan itu? Sama ada faktor bentuk muka bumi yang tak rata ke, ataupun pemindahan jalan raya di bukit-bukit ke, atau apa pendapat Iman? Okey, pendapat saya, faktor-faktor dalam kemalangan jalan raya lah, sebenarnya ada banyak faktor. Salah satu saya dah sebut tadi, sifat diri sendiri. Yang seterusnya juga kita boleh lihat kecuaian juga. Mungkin kecuaian daripada pihak kita panggil JKR lah, Jabatan Kerja Raya. Ya, betul. Mungkin mereka tidak selenggara jalan itu, jalan yang berlubang ataupun lampu isyarat yang tidak berfungsi dengan baik lah. Kalau pendapat saya peribadi pun, lampu isyarat ni sebenarnya memainkan peranan penting lah untuk mengawal lalu lintas. Sekiranya kalau lampu isyarat tu menghadapi masalah, kadar kemalangan tu mungkin akan lagi meningkat. Ya, betul. Okey, baik lagi Mai. Okey, seterusnya kita tengok apa langkah kita, maksudnya cara kita mengatasi kemalangan jalan raya itu sendirilah. Okey, apa pendapat Iman? Okey, langkah untuk mengatasi atau mengurangkan kemalangan jalan raya ni. Okey, antara langkahnya kita memberi pendidikan awal kepada generasi muda lah, kerana generasi muda ni mereka akan meningkat dewasa, di mana mereka akan menggunakan pengangkutan awam ataupun kenderaan untuk bergerak ke mana-mana. Jadi bagi saya,
pihak sekolah ataupun pihak Kementerian Pelajaran Malaysia perlu menerapkan elemen-elemen untuk elemen-elemen kepada jalan raya ni lah dalam pembelajaran. Maksudnya peraturan-peraturan jalan raya. Ya, betul. Okey. Okey, baiklah. Antara isu yang dapat kita kaitkan tentang pelajar yang belum mempunyai lesen tetapi menunggang atau memandu kenderaan sendiri ke sekolah. Apa pendapat Iman tentang kegiatan sedemikian? Okey, pendapat saya sebenarnya sehingga kini saya masih memikirkan pendapat tu, sebab jika kita lihat memang itu menyalahi undang-undang lah, mereka tiada lesen dan mereka memandu kenderaan ke sekolah, itu mungkin membahayakan kepada orang lain, membahayakan kepada pengguna jalan raya lah. Tapi di sebaliknya juga, jika mereka tidak diberi persediaan ataupun mereka tidak menggunakan kenderaan awam ni secara dari peringkat awal, bagaimana jika mereka sudah ada lesen tetapi pada waktu itu juga mereka baru nak belajar, berkemungkinan kemalangan juga boleh berlaku daripada situ. Okey, maksud Iman sekurang-kurangnya kita ada akses tentang Ya, cara betul. mengendalikan kenderaan tersebut. Betul. Okey, apa yang kita dapat rumuskan di sini berkaitan dengan menunggang kenderaan tiada lesen, sekurang-kurangnya kita memakai topi keledar lah topi sebagai keledar. keselamatan kita. Okey, baiklah. Okey, teruskan dengan topik seterusnya lah. Okey, topik seterusnya berkaitan dengan Kita teruskan. Okey, baiklah. Sebentar tadi saudara Syah sudah banyak memberikan saya pendapat dan soalan lah. Okey, seterusnya saya pula ingin bertanya kepada saudara Syah. Okey, silakan. Jika kita lihat isu dalam masyarakat ni sebenarnya ada banyak. Okey, apa pendapat Syah tentang isu perkahwinan yang berlaku sekarang, yang sedang hangat sekarang? Okey, Apa pendapat Syah? Okey, pada pendapat saya yang saya tengok daripada mata saya sendiri, okey, isu perkahwinan ni terutama dalam kalangan selebriti. Okey, mereka ni berkahwin sekadar ingin menunjuk kemewahan, tetapi perkahwinan itu merupakan perkahwinan yang tidak serius. Bermaksud perkahwinan yang tidak bertunjangkan agama. Bermaksud mereka berkahwin sekadar untuk berkongsi di media sosial, untuk mendapat ramai pengikut. Dengan kata lain, mereka ni hanya mengambil kesempatan di sebalik perkahwinan itu sendiri. Oh, maksud saudara Syah, perkahwinan mereka ni hanya sekadar, jika kita panggil, menunjuk-nunjuk lah, Menunjuk-nunjuk. Bukan satu Okey. perkahwinan yang serius. Jadi isu itu pun menjadi hangat sekarang lah jika kita lihat. Okey, pada pendapat Syah lah, macam mana kita nak kurangkan isu tersebut ataupun macam mana kita nak mengatasi isu yang berlaku tu? Okey, berkaitan isu perkahwinan ni, pertama sekali kita mesti menguasai dulu asas agama. Kerana agama ni merupakan kita punya benteng dalam apa jua kita nak mulakan, sebagai contoh perkahwinan. Okey, maksudnya macam sekiranya kita ada agama yang kita mempunyai pegangan agama yang baik, agama yang betul, maksudnya perkahwinan ni kita tidak anggap sebagai satu perkara yang main-main. Okey, sebagai contoh, nak kahwin pun ada prosedur dia. Sebagai contoh, kita kena buat pemeriksaan kesihatan, lepas tu kita kena menghadiri kursus perkahwinan. Bermaksud susur gala untuk sampai ke alam perkahwinan itu merupakan ada tahap-tahap dia, bukan sewenang-wenangnya. Itu pendapat peribadi saya lah. Okey, saya faham. Okey. Seterusnya, apa pendapat saudara Syah tentang pada mereka-mereka atau pasangan yang berkahwin pada usia yang muda? Jika kita lihat kan, ada yang pasangan umur 16 tahun sudah pun berkahwin, dan ada pada usia yang muda lah. Pendapat Syah, apa pandangan Syah terhadap pasangan yang kahwin awal? Okey, pada pandangan saya, usia ni bukan satu kayu ukur untuk kita tengok kematangan seseorang tu. Okey, macam kita tengok zaman Nabi-Nabi dulu, perkahwinan umur 13, 14, sebenarnya dia terbahagi kepada dua, positif dan sudut negatif. Kalau sudut positif dia adalah kita boleh membendung kemaksiatan. Macam kita tengok sekarang, kalau kita pergi, terutamanya malam minggu lah, kita tengok di tepi-tepi taman, tepi-tepi pantai, semakin hari tu semakin membimbangkan.
terutama golongan remaja ni tidak takut untuk bersentuh tangan dengan bukan muhrim mereka. Okey, dengan perkahwinan muda ni mungkin boleh membendung perkara sebegitu. Nah, namun demikian kita tidak boleh memandang rendah tentang isu perkahwinan muda ni lah, sebab perkahwinan ni dia meliputi tanggungjawab individu tu sendiri. Maksudnya kita dah berkahwin dengan perempuan yang sebelum tu dia disara oleh keluarga dia sendiri. Bermaksud selepas kita berkahwin, kita ada anak, kita ada tanggungan kita. Bermaksud semua tu perlu tanggungjawab yang lebih lagi lah. Okey, itu pendapat saya, saudara Iman. Okey, pendapat saudara Syah tentang isu rumah tangga juga. Apa pendapat Syah tentang pihak luar ataupun orang luar yang masuk campur dalam urusan rumah tangga kita? Okey, sebagai contoh kita kira mak mentua ataupun ibu mentua yang memasuki urusan rumah tangga anak-anak mereka dengan niat untuk membantu, tapi sebenarnya itu membebankan kepada mereka. Apa pendapat Syah? Okey, pada pendapat saya, perkahwinan ni merupakan, kalau dalam rumah tangga ni, itu merupakan isu peribadi. Apa yang terjadi di dalam rumah sewajarnya diselesaikan di dalam rumah sendiri. Bermaksud tidak sewajarnya jika melibatkan campur tangan luar. Okey, itu yang dianjurkan dalam agama sendiri pun sedemikianlah. Okey, itu pandangan saya. Okey. Itu adalah isu-isu yang berkaitan tentang perkahwinan, antara salah satu isu masyarakat yang berlaku pada hari inilah. Jika kita lihat banyak isu yang berlaku lagi, pendapat Syah, ada tak isu lain yang berlaku dalam masyarakat hari ini yang kita lihat sangat memberi impak ataupun memberi kesan kepada generasi kita pada hari ini? Okey, antara isu yang menjadi topik, menjadi perbualan hangat lah zaman sekarang ni adalah tentang isu kewangan lah sebenarnya. Isu kewangan, macam saya cakap tadi, macam apa yang kita bincang bermula tadi, semua ingin bekerja tetapi tidak ingin menyambung pelajaran. Okey, pendapat Syah juga, kita lihat isu sekarang, isu boikot. Pendapat Syah, adakah boikot ni wajar pada hari ini ataupun sebenarnya tidak wajar dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini? Jika mengikut perspektif saya ni, saya terbahagi kepada dua. Yang pertama, wajar, dan yang kedua tidak wajar. Okey, maksudnya boikot ni dia lebih kepada individu tersebut sendiri. Boikot ni bukanlah satu paksaan, dan mufti agama kita sendiri pun tidak mengeluarkan satu fatwa bahawa kita wajib boikot satu produk ini, tidak. Jadi hanyalah anjuran supaya sekurang-kurangnya memberi satu peringatan keras kepada negara yang menyerang kita punya saudara kita di sana, supaya mengurangkan keganasan di sana. Itu pendapat saya. Tetapi kalau boikot ni dia lebih kepada individu, sama ada pandangan tersebut boleh terima ataupun tidak. Okey, faham. Okey. Saya juga nak bertanya pendapat Syah lah. Adakah boikot ni memberi kesan yang baik kepada masyarakat kita? Ada tak memberi kesan yang baik? Okey, pada pendapat saya, boikot ni sebenarnya dalam masyarakat kita sendiri sebenarnya perkara sedemikian kurang merangsang lah, maksudnya kurang digalakkan. Kerana apa yang kita dapat tengok sebagai contoh, cawangan KFC, majoriti pekerja dalam KFC tu semuanya majoriti masyarakat kita, terutamanya kaum Melayu sendiri. Bermaksud sekiranya semua berpandangan bahawa kita harus boikot KFC, bermaksud kesianlah dekat masyarakat yang kaum kita sendiri yang kehilangan kerja, dan pandangan yang mengatakan bahawa kerja ni lebih banyak. Sebenarnya pandangan tersebut merupakan satu lontaran yang mudah. Hakikatnya kerja ni bukan suatu benda yang mudah. Kita nak kerja perlu cari kerja, perlu keluarkan sumber kewangan seperti seperti kenderaan untuk pergi cari kerja dan sebagainya. Okey, itu saja ataupun soalan lah yang saya ingin ajukan kepada saudara Syah. Okey, kita rumuskanlah apa yang daripada temu ramah kita pada hari ini.
isu masyarakat di negara kita sendiri sebenarnya banyak. Betul. Ia bergantung kepada kita sendirilah cara untuk kita menangani ataupun membendung. Tidak boleh banyak, sekurang-kurangnya sikit pun jadi, tapi ada usaha tersebut. Okay. InsyaAllah sama-sama kita permudahkanlah isu ni dan harap isu ni semakin berkurang dalam masyarakat kita. Okay, insya-Allah.